Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk di dalam bab yang ke-16. Bab yang ke-16 adalah bab yang bakal kita bincangkan berhubung kait dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengan soal solat Jumaat. Mengenai siapakah yang diwajibkan ke atas mereka, siapakah yang diwajibkan untuk mendirikan solat Jumaat, apakah perkara-perkara yang boleh menggugurkan kewajipan solat Jumaat dan rukun-rukun solat Jumaat dan sebagainya, akan kita kupaskan di dalam bab ini insya-Allah. Jadi kita akan menyambung perbincangan di muka surat 189 bab yang ke-16 dan akan kita meneruskan pengajian daripada sini insya-Allah. Penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahullah menjelaskan kewajipan mengerjakan solat Jumaat. Para ulama bersepakat bahawasanya hukum solat Jumaat adalah fardu ain dan berjumlah 2 rakaat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan laungan pada hari Jumaat, maka bersegeralah kalian untuk mengingati Allah, yakni untuk menunaikan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah segala jenis jual beli pada saat tersebut. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Daripada ayat ini dapat kita lihat Allah Ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan laungan pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingati Allah. Kemudian wadharul bai', dan tinggalkan segala jenis jual beli. Di sana ada banyak perkara yang bakal dan perlu kita kupaskan di dalam masalah tersebut. Yakni pertama, kewajipan solat Jumaat, Allah Ta'ala menyeru orang-orang beriman. Siapakah di antara orang-orang beriman yang diwajibkan solat Jumaat? Akan kita kupaskan. Wazarul bai', dan tinggalkan segala jual beli. Ini arahan, tinggalkan soal jual beli apabila telah dilaungkan laungan pada hari Jumaat. Apa hukum berjual beli ketika khatib naik atas mimbar? Perkara yang penting yang perlu kita kupaskan nanti juga. Kerana ketika solat Jumaat didirikan, ada sebahagian golongan orang yang masih lagi berjual beli di pasar, di mall, di kedai makan, bahkan di masjid. Kadang-kala khatib sedang berkhutbah, kat luar sana masih ada orang jual makan. Apa hukumnya?
akan kita kupaskan dalam bab ini nanti insya-Allah. Secara umum kita sedang bincangkan kewajipan solat Jumaat, ini antara dalil-dalilnya. Jadi solat Jumaat sepakat para ulama ianya adalah fardu ain bagi kaum muslimin selagi mana tiada sebab untuk gugurkan kewajipan tersebut. Apakah sebab-sebab yang boleh menggugurkan kewajipan solat Jumaat akan kita kupaskan juga insya-Allah. Jadi dalil untuk kewajipan solat Jumaat telah kita mengetahui ayat ke-9 daripada surah Al-Jumu'ah. Ianya diperkuatkan lagi dengan beberapa hadis. Ada beberapa hadis-hadis yang lain. Antara lain, pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allah fannasu lana fihi tab' al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin." Yang bermaksud kita ini adalah umat yang terakhir. Tetapi pada hari kiamat nanti kita akan menjadi umat yang pertama yang bakal dihisap. Apa maksud kita ni umat yang terakhir? Ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terakhir. Sebelum umat Nabi Muhammad kita mengetahui adanya umat-umat yang terdahulu, Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam, umat Nabi Isa alaihi salam, umat kaum Lut, kaum Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS dan sebagainya. Ramai umat-umat yang terdahulu, ada sebahagian mereka yang telah dimusnahkan, ada sebahagian mereka masih lagi bersama kita hari ini, tetapi umat Nabi Muhammad SAW umat yang terakhir. Selepas umat Nabi Muhammad, dah tak ada umat lagi. Kita ini adalah ibaratnya the last lap, pusingan yang terakhir. Umat-umat yang terdahulu dah as-sabiqunal awwalun. Mereka semua telah meninggalkan kita. Mereka adalah golongan-golongan yang terdahulu. Sebagai contoh, walaupun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terakhir, tetapi yang pertama yang bakal dihisap kelak di hari akhirat kelak. Jadi Nabi katakan, kita adalah umat yang terakhir tetapi pada hari kiamat nanti kita akan menjadi umat pertama yang bakal dihisap. Perbezaannya hanyalah mereka diberi kitab, Taurat, Injil dan sebagainya. Sebelum kita, mereka diberi kitab sebelum kita. Dan kita menerima kitab sesudah mereka. Al-Quran diturunkan selepas kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian hari ini merupakan hari yang diwajibkan melaksanakan ibadah kepada mereka. Tetapi mereka berselisih pendapat. Sedang kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengetahui dan memuliakan hari seperti ini. Oleh itu, orang-orang sebelum kita menjadi pengikut kepada kita. Jadi orang-orang Yahudi melaksanakan ibadahnya pada hari esok, yakni hari Sabtu. Sementara orang-orang Nasrani lusa pada hari Ahad. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, umat Islam berkumpul mendirikan solat, mentaati perintah Allah, menjadikan hari kebesaran setiap minggu pada hari Jumaat. Tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih dalam masalah tersebut. Orang Yahudi meraihkan pada hari Sabtu, mereka pergi ke gereja-gereja mereka, sedangkan orang-orang Nasrani, Kristian pergi ke gereja-gereja mereka pada hari Minggu. Nabi SAW sebutkan 1400 tahun yang lalu. Dan hari ini kita masih melihat hari Minggu orang-orang Nasrani pergi ke gereja-gereja mereka. Dan kita umat Islam masih tetap mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaatlah kita berkumpul mendirikan solat Jumaat. Ini antara lain dalil-dalil kewajipan solat Jumaat yang masih lagi kita dirikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat.
Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi memberi peringatan, ancaman kepada orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan solat Jumaat, di mana Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil Jum'ah. Sebenarnya kalau dapat aku berniat hendak menyuruh seseorang menjadi imam bagi kaum muslimin agar mereka mengerjakan solat Jumaat secara berjemaah, lalu aku pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat itu. Jadi di sini dapat kita lihat bahawasanya kalau dapat, Nabi tak buat perkara tersebut, tetapi Nabi hanya memberi kata-kata simbolik, ibarat, untuk menunjukkan betapa penting solat Jumaat. Tidak boleh kita ringan-ringankan. Kalau dapat, Nabi kalau boleh nak suruh seseorang jadi imam solat Jumaat, lalu Nabi pergi cari rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat agar dibakar rumah tersebut. Kita bukan suruh dibakar rumah orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat hari ini, bukan. Tetapi ini ingin ditunjukkan oleh Nabi SAW betapa penting solat Jumaat bagi kaum muslimin, tidak boleh diambil ringan. Sehingga kalau dapat, Nabi akan bakar rumah-rumah orang-orang yang tidak pergi solat Jumaat. Tetapi Nabi tidak lakukan untuk menunjukkan kepentingan solat Jumaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Umar bahawasanya keduanya pernah mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar yang bermaksud, hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan mereka meninggalkan solat Jumaat, atau kalau tidak maka Allah akan menutup hati mereka. Kemudian mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Ada sebagian golongan dah terbiasa meninggalkan solat Jumaat, hendaklah kita hentikan tabiat sedemikian, meringan-ringankan urusan solat Jumaat. Di mana kalau kita biasakan meninggalkan solat Jumaat, tidak mau mendirikan solat Jumaat, nescaya kita akan terbiasa dengan kelalaian tersebut dan akan dicop dalam hati kita ini sifat kelalaian tadi. InsyaAllah kita akan kupaskan nanti, Ustaz, macam mana ketika musim COVID dahulu, ketika musim wabak, ada di antara kita tidak mengerjakan solat Jumaat, ada yang meninggalkan lebih daripada 3 kali, akan kita kupaskan nanti. Ini kita sedang bincangkan dalil-dalil menunjukkan kewajipan dan betapa pentingnya solat Jumaat. Dan hadis yang terakhir dari Abu Al-Ja'ad Ad-Darimi, dan beliau adalah seorang sahabat, bahawasanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi, barang siapa meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana menganggap remeh, maka Allah akan menutup mata hatinya. Apabila mata hati dah tertutup, kadang-kala dah tak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kala dia dah tak dapat membezakan yang baik dengan yang buruk dan sebagainya. Bagi siapa? Barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali, tahawunan, dengan menjadikan dia sebagai remeh, tak important lah, maka dia akan mendapat ancaman tersebut. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beberapa dalil-dalil menunjukkan betapa pentingnya solat Jumaat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sedang kupaskan mengenai solat Jumaat, ianya adalah untuk kaum muslimin. Atau untuk siapa? Selain daripada itu, akan kita kupaskan mengenai dalam bab seterusnya. Mungkin bagi kaum muslimat kita rasakan, Ustaz, tak mustahak Ustaz bab ini, pasal kita tak kerjakan solat Jumaat. Kita tak kerjakan solat Jumaat, tetapi ada di antara kita adalah kaum ibu, ada anak-anak. Ada di antara kita yang mungkin cucunya dia perlu jaga atau sebagainya. Maka sayugialah, pentinglah untuk kita memahami perkara-perkara begini. Jadi kalau kita ada anak yang perlu diingatkan solat Jumaat, atau cucu atau sebagainya, kita mengetahui betapa penting. Atau bukan hanya demikian, mungkin suami kita. Suami kita, ada di antara suami kita yang bekerja, ada suami kita yang dah pencen, dah tak bekerja. Ada suami kita dah pencen tapi masih sihat, ada yang masih sakit, ada yang sebagainya. Jadi kita dapat lihat sejauh mana kewajipan solat Jumaat itu
diwajibkan atas golongan-golongan sedemikian. Maka perkara seterusnya kita kupaskan dalam bab ini adalah siapakah golongan yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan mengerjakan solat Jumaat. Penting untuk kita mengetahui siapa orang-orang yang diwajibkan dan siapa orang-orang yang tak diwajibkan. Ustaz, saya sakit, wajib ke solat Jumaat? Saya bekerja, wajib tak solat Jumaat? Saya bekerja dan majikan saya tak benarkan solat Jumaat. Jadi bagaimana? Saya bermusafir. Jadi perkara-perkara golongan-golongan tersebut akan kita kupaskan dan kita dapat melihat adakah kita ini wajib mendirikan solat Jumaat. Baik. Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dilaungkan laungan pada hari Jumaat, bersegeralah mengingati Allah. Yakni tunaikan solat Jumaat dan tinggalkan segala jual beli. Siapakah dia? Baik, kita lihat. Penulis mengatakan, solat Jumaat diwajibkan ke atas setiap orang Islam, balighin, aqilin. Setiap orang Islam merdeka, berakal, baligh, bermukim, mampu berjalan dan bebas dari segala uzur yang membolehkan dirinya meninggalkan solat Jumaat. Sementara golongan yang tidak diwajibkan mengerjakan solat Jumaat adalah sebagai berikut. Baik. Pertama sekali, kita lihat. Siapakah yang diwajibkan solat Jumaat? Kita lihat satu persatu. Pertama sekali, orang Islam. Orang Islam wajib solat Jumaat. Begitu juga dengan solat-solat yang lain. Pertama sekali yang diwajibkan ke atas mereka adalah orang Islam. Orang bukan Islam wajib solat Jumaat ke tidak? Orang bukan Islam tak diwajibkan solat Jumaat. Sama juga, orang bukan Islam tak diwajibkan berpuasa, orang bukan Islam tak diwajibkan solat 5 waktu. Soalan yang saya pernah tanya. Orang bukan Islam tak wajib solat puasa. Kalau dia tak solat, dia tak puasa, dosa ke tidak? Orang bukan Islam tak solat, dosa ke tidak? Ya? Tak berdosa. Kalau orang bukan Islam tak berdosa, orang yang tak berdosa masuk neraka tak? Orang bukan Islam, orang Islam wajib solat. Kalau dia tak solat, berdosa. Berdosa masuk neraka. Orang bukan Islam wajib solat ke tidak? Tak wajib solat. Kalau dah tak wajib solat, dia tak buat, dosa ke tidak? Tak berdosa. Kalau dah tak berdosa, masuk neraka ke tidak? Kalau dah tak berdosa, masuk neraka ke tak? Orang Islam, orang bukan Islam ni, Mr. Tan, dia bukan Islam. Dia tanya, saya wajib solat tak? Wajib solat ke tak wajib solat? Tak wajib solat. Kalau tak wajib solat, saya tak pergi semayang. Tak semayang dosa tak? Dia tak wajib, tak buat, dosa tak? Tak dosa. Kalau dia tak wajib, dia tak buat, tak dosa, masuk neraka tak? Masuk neraka. Mana boleh? Ya? Dia bukan Islam. Soalannya lagi, jawab betul-betul. Kena konsisten dengan jawapan kita. Orang bukan Islam, wajib puasa tak? Tak wajib puasa. Memandangkan dia tak wajib puasa, dia pun tak puasa. Dosa tak? Dia tak wajib, dia tak buat, tak dosa. Memandangkan tak wajib, dia tak buat, tak dosa, masuk neraka ke tak? Mana boleh masuk neraka? Tak konsisten. Orang gila wajib puasa tak? Orang gila Islam wajib puasa tak?
tak wajib puasa. Memandangkan tak wajib puasa, dia tak puasa, dosa tak? Tak dosa. Memandangkan tak wajib, dia tak buat, tak dosa, masuk neraka tak? Tak masuk neraka pasal tak wajib. Betul tak? Budak-budak 2 tahun, wajib solat tak? Tak wajib. Memandangkan tak wajib, dosa tak? Budak 2 tahun tak solat, tak dosa. Memandangkan tak dosa, masuk neraka tak? Tak. Tak wajib, tak buat, tak dosa, tak masuk neraka. Raja Gopal. Wajib solat tak? Tak wajib. Tak wajib solat, dia tak solat. Tak solat, dosa tak? Tak, dia bukan pada dia. Jawapan kena konsisten. Dia tak wajib, tak wajib. Tak wajib, dia tak buat. Tak buat, dosa tak? Kalau dah tak wajib, tak buat, dosa ke tidak? Konsisten jawapan. Tak berdosa. Kalau dah tak wajib. Kalau dia tak buat, tak berdosa. Kalau dah tak berdosa, akan diazab ke tak diazab? Kenapa tak jawab? Konsisten. Kenapa dia kena masuk neraka pula? Itu orang tak wajib, dia tak buat, dia tak dosa, tak masuk neraka. Yang budak kecil tak berdosa, dia tak buat, tak berdosa, tak diseksa. Saya pula, si Raja Gopal ke Tan ke Akau ke, katakan tak wajib, saya tak buat, kenapa saya masuk neraka? Kata Allah adil. Solat Jumaat hanya diwajibkan ke atas orang Islam. Orang bukan Islam tak wajib. Tak wajib, berdosa tak dia tak solat? Tak berdosa. Pasal tak wajib. Memandangkan tak wajib, tak berdosa, adakah bakal diseksa? Konsisten? Mana boleh diseksa kalau tak wajib? Kalau ikut betul-betul, tak wajib, dia tak buat, maka tak berdosa. Orang yang tak berdosa, maka nescaya tak diazab. Tak masuk neraka disebabkan tak wajib. Sama juga dengan orang gila dan budak-budak. Konsisten kepada jawapan. Jadi nescaya orang yang tak beriman, orang kafir dan sebagainya, tidak berdosa pasal dia meninggalkan satu perkara yang tak wajib. Habis dia disiksa ke tidak? Dia disiksa dengan dosa yang lain. Bukan dosa ini. Dah tak perlu hisap tentang dia puasa ke tak puasa, dah tak perlu hisap dia solat ke tak solat, tak perlu hisap, dia bakal dihisap dan dia bakal diseksa kerana dosa yang lebih besar daripada itu. Dosa kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kufur, dosa yang meliputi segala dosa. Once dosa kufur, dah tak perlu cek yang lain. Maaf katalah ya, orang yang pernah duduk peperiksaan motosikal ke, ambil lesen kereta ke, kita tak cek blind spot, 1 point. Kita belok sini, sebahagian kesalahan, immediate failure. Orang yang berapa point dia akan dihisap tentang berapa point. Dia tak boleh lebih daripada 18 point, tidak dia fail. Tapi orang yang immediate failure, yang lain dah tak payah check. Tapi saya tak ada point, saya 0 point. Saya tak ada tinggal, dah tak perlu tengok kesalahan-kesalahan toleh blind spot ke tak blind spot. Awak buat satu immediate failure, semua fail. Ini ibarat sahaja. Jadi contoh, orang yang buat silap, contoh, dia bakal diseksa dengan tekan 2 rotan. Satu lagi diseksa dengan 3 rotan. Buat silap kesalahan-kesalahan kecil. Satu lagi kesalahannya besar sangat, dia bukan diseksa dengan 3 rotan, dia gergaji perut dia. Kalau dia dah buat kesalahan, ini bukan dosa Islam lah, ini contoh saja. Kalau dia dah buat kesalahan yang besar tu, digergaji perut dia istilahnya, nak kena cek, tapi dia buat 2 rotan, dia belum kena sebat 2 rotan, dah tak perlu cakap pasal sebat dah, dia kena ekstrim punya kesalahan. Ini contoh. Maka orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia melakukan dosa yang paling besar, kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah. Dosanya, azabnya azab yang paling berat. Dia dah tak perlu nak cek azab, tinggalkan solat ke, tinggalkan puasa, dah tak perlu dah. Ini yang paling berat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi
bagi mereka dah tak perlu dihisap tentang solatnya ke puasanya kerana dia telah immediate failure kat situ. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sedang bincangkan tentang solat Jumaat. Syarat siapakah yang diwajibkan ke atas mereka solat Jumaat? Orang Islam. Kalau dia orang Islam, dia wajib solat Jumaat. Kalau dia tak nak tunaikan solat Jumaat, dia boleh apply kepada masuk golongan orang bukan Islam. Boleh. Siapa yang nak masuk golongan orang bukan Islam, silakan. Dia tak akan diazab pasal tak menunaikan solat Jumaat, tapi dia diazab azab yang lebih berat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, solat Jumaat diwajibkan ke atas setiap orang yang beragama Islam pertama, yang merdeka kedua. Seorang itu yang diwajibkan solat Jumaat, seorang yang merdeka. Apa maksud merdeka? Dia itu kata berlawanan kepada seorang hamba. Di zaman Nabi SAW, di zaman jahiliah, ada hamba sahaya. Hamba sahaya dia ni dimiliki oleh tuan dia. Memandangkan dia tidak merdeka, dia tak wajib solat Jumaat. Ketika zaman jahiliah masih ada golongan orang-orang yang hamba sahaya, tetapi datangnya Islam, Islam membenteras penghambaan. Islam tidak mahu meneruskan kebiasaan normal pada ketika itu, yakni hamba sahaya. Hamba sahaya tu macam mana? Seperti mana yang saya pernah tunjuk contohkan. Kalau kita tak dapat faham konteks hamba sahaya, kita tengok cerita P. Ramlee. Cerita P. Ramlee, lelong, 2 dirham, 3 dirham. Hamba sahaya tu bagaikan objek, komoditi, boleh dijual beli. Macam mana kita beli handphone kita ke, kita jual speaker kita ke, kita boleh jual sama ada jual biasa, letak tempat shopping center, atau kita nak lelong, silakan. Macam mana kita jual rumah kita? Ready buyer, ready seller, dua-dua agree, jual beli. Kalau nak kita lelong, macam mana cerita 3 Abdul, dia lelong pun boleh. Hamba sahaya. Datang Islam membenteras penghambaan kerana kita milik Allah, kita bukan milik tuan kita. Tetapi pada ketika itu dah banyak ada penghambaan. Jadi Islam datang membenteras penghambaan. Maka sebahagian perkara kalau kita lihat, sebagai contoh, kita melakukan sesuatu kesilapan, kafarahnya bebaskan seorang hamba. Bebaskan seorang hamba. Bebaskan seorang hamba. Tujuannya membenteras penghambaan. Jadi hari ini dah tak ada hamba. Seorang itu mesti merdeka. Dia memiliki dirinya, maksudnya dia bukan dimiliki oleh seorang lain. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba insan. Jadi merdeka. Bicara tentang merdeka, kadang-kala ramai di antara kita secara zahir merdeka. Secara zahir, tetapi hakikatnya kita ini ada di antara kita secara zahir merdeka, tetapi realitinya jiwa dia belum merdeka. Jiwa dia itu masih dah terbiasa. Dia terbiasa dengan kebiasaan, kehidupan, dirinya itu dikontrol. Kalau dulu dikontrol oleh tuan dia, seorang hamba, tuan dia kata, diri. Duduk. Urut aku. Dia jadi hamba lah. Tetapi ada sebagian golongan manusia, macam zahirnya macam merdeka, tetapi secara realiti, jiwa dia masih jiwa yang dijajah. Jadi dia tak ada kemerdekaan dalam pemikiran. Sesuatu perkara, ibaratnya yes sir dan sebagainya. Dia tak ada sifat merdeka di mana ini hak aku sebagai orang yang beriman. Seorang yang beriman, aku nak mentaati perintah Allah, taat pada perintah Allah. Tiada siapa yang dapat menghalang diriku, tiada siapa yang dapat diktate diriku, tiada siapa yang dapat menguasai diriku. Ini adalah hak diriku sebagai hamba kepada Allah, Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Dalam masalah ibadah, tiada satu orang pun boleh memaksa diriku untuk sujud kepada yang lain. Ini kadang-kadang contoh para jemaah, tanpa kita sedari,
jiwa kita jiwa yang dijajah. Kadang-kala sebahagian golongan kata putih, kita pun kata putih. Sebahagian golongan kata oren, kita kata oren. Sebahagian perkara kita nak buat sesuatu, tak boleh, nanti dia tahu bahaya. Ini sifat dijajah. Nanti tembok boleh berbicara. Sifat dijajah. Kerana kita takut dalam kehidupan. Sehingga kadang-kala kita tak dapat, ibaratnya we don't own ourselves. Kita tidak memiliki diri kita sendiri. Sifat yang tak wajar. Ya, di mana hak pengabdian hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali dalam bab ibadah dan bab akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamu. Tiada paksaan dalam agama. Ini contoh. Sifat kita kena muhasabahlah. Sejauh mana kita merdeka atau kita masih mempunyai sifat dijajah. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Yang diwajibkan solat Jumaat seorang Islam, seorang yang merdeka. Yang ketiga, berakal. Opposite kepada berakal, orang gila. Orang gila wajib solat Jumaat tak? Gila ada beberapa peringkat. Kalau dia ni crack sikit lah, kadang-kadang cakap tak betul tapi dia dapat menguasai dirinya, dia tahu apa dia buat, paling-paling dia kena makan ubat. Ada tak sampai gila lah tu, itu mungkin depression atau sebagainya, wajib solat Jumaat. Tetapi gila yang dikatakan tak wajib solat Jumaat adalah gila yang betul-betul hilang akal, sehingga dia tidak tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Kadang-kala najis pun dia makan, dia keluar, dia berbual-bual seorang. Kerana apa? Dia tak dapat berfikir. Orang yang tak dapat berfikir, nescaya dia tidak dapat mengawal dirinya. Dia tak berpuasa, dia tak solat, gugur kewajipan solatnya, dia tak berdosa dan tak disiksa. Pasal dia tu gila. Allah Maha Adil. Ya, jadi kita tengok. Berakal. Baligh. Orang yang dah baligh wajib solat Jumaat. Orang yang belum baligh tak wajib solat Jumaat. Baligh. Bagaimana kita nak mengetahui seseorang itu telah baligh ke belum? Bagi lelaki, kita mengetahui seseorang itu telah baligh apabila telah memancut air maninya, maaf kata. Bagi seorang perempuan dah telah baligh apabila sebagai contoh telah datang darah haid. Kita tahu dia telah baligh. Maka apabila seorang yang telah baligh wajib berpuasa, wajib solat. Betul tak? Orang yang belum baligh wajib solat Jumaat tak? Tak wajib. Dia tak solat Jumaat, berdosa tak? Orang belum baligh tak solat Jumaat, berdosa ke tidak? Tak berdosa. Orang yang belum baligh, dia meninggal dunia, berdosa tak pasal dia tak solat Jumaat? Tak berdosa. Orang yang belum baligh buat silap, dihukum tak? Tak dihukum. Dalam nokta ini, orang yang belum baligh. Saya tanya, ada seseorang belum baligh. Mak bapak dia kata, awak ni belum baligh. Once awak dah baligh, kena solat, kena puasa. Betul tak? Memandangkan awak belum baligh, bapak dia ajak dia minum arak. Berdosa tak anak tersebut? Ya? Bapak dia berdosa. Kenapa bapak dia berdosa? Budak ni haram ke atas dia minum arak ke tidak? Budak ni tak sembahyang, dosa tak solat. Bapak dia kata awak memandangkan tak wajib solat, tak payah solat. Dosa tak bapak dia tak ajak dia solat? Bapak dia kata awak ni belum balik. Dah balik wajib. Memandangkan awak belum balik, pergi makan babi. Nanti dah balik dosa nanti. Anak dia pun tadi makan. Dosa tak? Anak dia makan tak berdosa pasal belum balik. Tetapi ibu dan ayahnya tadi dosanya adalah kerana mendidik. Ibu dan ayah wajib mendidik anaknya tadi supaya mula mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mendidik anaknya tadi, maka dapat pahala kerana mendidik.
Kalau dia tidak mendidik, biarkan, berdosa kerana tidak menjalankan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Nescaya budak-budak belum balik, dia tak tutup aurat, berdosa tak? Tak berdosa, belum tutup aurat, belum balik. Tetapi ibu dan ayahnya yang membiarkan anak-anaknya tadi tidak tutup aurat, tidak membiasakan, berdosa kerana membiasakan anak-anaknya dengan adat-adat yang bukan Islami. Kalau kita cakap ibu dan ayah suruh anaknya makan babi, nampak. Kalau kita cakap ibu dan ayah suruh anaknya minum arak, nampak ketara. Tetapi ramai di antara kita, anak-anak yang masih belum balik, biarkan dan tidak membiasakan anaknya memakai pakaian menutup aurat. Ini yang kita tak perasan. Kita tak perasan. Kita biarkan budak-budak yang masih kecil, katakan, yang membesar tidak mendirikan solat. Tak perasan. Cakap babi dan arak kita nampak, tapi part ini kita tak nampak. Dan kita biarkan budak-budak yang membesar itu bergaulan bebas. Alah, budak-budak. Tetapi kebiasaan itu perlu kita bentuk dan kita didik. Ini kita tak perasan para jemaah. Jadi penting ya. Tanpa kita sedari, kadang-kala apabila mereka membesar, kita katakan kenapa begitu, kenapa begini. Sedangkan Nabi SAW telah memberi guideline. Muru auladakum bis-solah wahum abna sab'as sinin. Yang bermaksud, suruhlah anak-anak kalian mendirikan solat apabila mereka berumur 7 tahun. Jadi pembentukan tersebut, solat ke, tutup aurat ke, 7 tahun, mula, bentuk. Tetapi tak enforce, tetapi kita galakkan, biasakan. Ini penting. 7 tahun baru primary 1. Keluar rumah hujung minggu jalan-jalan, tutup. Pakai tudung, pakai tutup aurat, pakai pakaian yang sempurna, biar dia dah terbiasa. Tetapi kalau kita biarkan, oh cute lah dia pakai pants, dia pakai seluar ketot, kontot atau sebagainya. Nak salahkan siapa? Seperti yang saya katakan, kalau kita suruh mereka minum arak, nampak ketara. Suruh mereka makan babi, takkan. Tetapi perkara begini tanpa kita sedari, inilah dia. Pembentukan yang kita gagal melakukan. Jadi kena biasakanlah ya. Dan sebagainya. Kembali pada perbincangan. Yang diwajibkan solat Jumaat adalah kullu muslimin, bagi orang Islam, merdeka, berakal, baligh, bermukim. Yang diwajibkan solat Jumaat adalah orang yang bermukim. Apa maksud orang yang bermukim? Dia berada dalam negara. Opposite kepada bermukim, musafir. Kalau kita bermusafir, katakan, nanti bulan depan ada cuti umum. Hari Khamis kita nak keluar, kita nak pergi holiday lah. Ada yang nak pergi Langkawi ke, ada yang nak pergi Japan ke, nak pergi Australia ke. Maka kita bermusafir sampai di tempat tersebut hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu. Hari Jumaat, wajib solat Jumaat ke tidak? Gugur solat Jumaat. Pasal yang diwajibkan solat Jumaat adalah seorang yang bermukim. Orang yang bermusafir tak wajib solat Jumaat. Alhamdulillah. Orang musafir wajib solat Jumaat tak? Tak wajib solat Jumaat. Dalam nokta ini pernah kita kupaskan. Kalau kita memahami orang yang bermusafir itu tak wajib solat Jumaat, persoalannya siapakah orang yang bermusafir? Orang yang bermusafir adalah orang yang dalam pelayaran, berada di luar negara dan belum pulang ke tanah air. Itu musafir. Ada sebagian ulama memberi definisi-definisi yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan musafir itu orang yang dalam perjalanan selama tidak melebihi 3 hari 3 malam. Belum pulang, tidak kira hari masuk dan hari keluar. Ini musafir. Tetapi dalam bab musafir telah kita kupaskan, ada banyak pendapat-pendapat ulama. Bukan hanya 3 hari 3 malam itu, ada banyak pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan, selagi mana belum pulang ke tanah air, dia itu musafir. Nescaya walhamdulillah, dalam bab ini telah kita kupaskan. Memandangkan adanya definisi orang yang bermusafir itu orang yang belum pulang ke tanah air,
Nescaya teman-teman kita, saudara-saudara Islam kita daripada Bangladesh, daripada India, daripada Malaysia katakan, ada di antara mereka kerja di Singapura. Kerja di Singapura, kerja dengan syarikat yang bukan Islam. Kadang-kadang mereka tak dapat solat Jumaat. Ketika solat Jumaat mereka berada di roadside, bina jalan raya, bina rumah dan sebagainya. Ada di antara mereka yang bertugas di hospital atau sebagainya. Hari ni hari Jumaat. Majikan dia majikan yang bukan Islam, tak benarkan dia solat Jumaat. Berdosa tak? Bagi mereka itu, kita gunakan definasi musafir, orang yang belum pulang ke tanah air. Alhamdulillah, gugur. Mereka tidak kira dosa meninggalkan solat Jumaat. InsyaAllah. Jadi kita kena lihat, alhamdulillah adanya khilaf-khilaf ulama sedemikian. Bagi mereka, alhamdulillah, bagi kita gunakan pendapat tersebut. InsyaAllah. Baik. Jadi kalau kita sedang pergi bercuti atau pergi berseminar atau sebagainya pada hari Jumaat, gugur. Jadi yang diwajibkan solat Jumaat, Islam, merdeka, berakal, baligh, bermukim. Dan seterusnya, mampu berjalan dan bebas dari segala macam uzur. Mampu berjalan. Kalau seseorang itu tak mampu berjalan pergi ke tempat untuk mendirikan solat Jumaat, gugur. Atau apa juga halangan. Halangan-halangan yang ada katakan. Sebagai contoh, di dalam peperangan, gugur solat Jumaat. Sebagai contoh, ketika banjir, gugur solat Jumaat. Sebagai contoh, ketika wabak di mana masjid ada di antara tutup atau sebagainya, gugur solat Jumaat. Jadi di sini para jemaah, dan bebas dari segala macam uzur yang membolehkan dirinya meninggalkan solat Jumaat itu. Cuma perbincangan kita, apakah jenis-jenis uzur yang dikatakan boleh menggugurkan solat Jumaat. Jadi kita tahu anak kita, suami kita, teman kita, dia gugur ke tak gugur solat Jumaat? Di sini kita kupaskan. Baik. Sementara golongan yang tidak diwajibkan mengerjakan solat Jumaat adalah sebagai berikut. Yang tidak diwajibkan solat Jumaat pertama dan kedua, perempuan dan kanak-kanak. Kedua orang ini telah disepakati para ulama bahawasanya mereka memang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Bagi kaum muslimat tak wajib solat Jumaat. Kaum muslimat tak wajib solat Jumaat, dia tak pergi solat Jumaat, dosa tak? Tak wajib. Memandangkan tak wajib, minggu lalu dia pergi solat Jumaat tak? Tak pergi. Pasal apa? Tak wajib. Tak wajib, saya tak buat. Tak buat, dosa tak? Kerana tak solat Jumaat, masuk neraka tak? Tak wajib. Kanak-kanak yang belum baligh, tak wajib. Seperti mana yang telah kita kupaskan tadi. Alhamdulillah. Nokta yang ketiga, golongan yang ketiga yang tak wajib solat Jumaat, orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid atau khawatir akan bertambah parah sakitnya. Khawatir akan bertambah parah sakitnya. Atau kalau dia pergi itu lambat sembuhnya. Atau kalau dia pergi itu boleh mengakibatkan orang lain sakit. Atau kalau dia pergi solat Jumaat boleh merebak penyakitnya tadi kepada jemaah yang lain. Gugur solat Jumaat. Nescaya bagi kaum muslimin, kalau kita tahu kita sakit, dan sakit ini kalau kita pergi solat Jumaat memudaratkan diri kita atau memudaratkan orang lain yang solat bersama kita, gugur solat Jumaat. Seorang yang berada di hospital kat ICU, terus anak dia kata, doktor ni bapa saya nak solat Jumaat, saya bawa dia boleh pergi tak? Tak wajib, gugur. Jadi kita kena faham. Begitu juga kalau kita sakit, seperti mana telah kita sebutkan tadi, boleh menyebabkan jemaah yang lain berjangkit, gugur solat Jumaat kita. Jangan sampai kita hadiri solat Jumaat pasal kononnya nak tunjuk warak sangat, lalu kita hadir solat Jumaat, kita pun terbatuk-batuk, besok lusa satu masjid penyakit, masjid kena tutup, kena kuarantin. Dosa kita. Jadi penting, terutama sekali dalam musim wabak. Ustaz, orang yang sakit gugur solat Jumaat tak?
Jawapannya, kena tengok sakit apa. Kalau dia sakit gigi dan tak ada orang pun tahu, atau dia ada bibir dia ada ulcer, atau perkara sakit tangan saya, hadir solat Jumaat, dia tidak menjejas diri kita, tak menjejas jemaah yang lain, hadir solat Jumaat. Tetapi sakit yang boleh memudaratkan diri kita kalau kita hadir atau memudaratkan orang lain, maka baru gugur solat Jumaat. Termasuklah dalam golongan ini doktor yang merawatnya, dan tugasan merawat tersebut tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Orang yang sakit ini, katakan dia berada di ICU. Di ICU tersebut dalam negara Islam, doktor semua orang Islam, kena ada doktor yang merawatnya. Kalau doktor pergi solat Jumaat, nescaya dia boleh anytime semakin mudarat penyakitnya tadi boleh mati. Maka doktor terpaksa merawatnya tadi, maka doktor pun take turn. Minggu depan awak pergi, minggu ni saya pergi. Diperbolehkan. Jadi dalam sesebuah waktu, pada sebahagian ketika, diperbolehkan bagi sebahagian orang yang bekerja di sebahagian industri, katakan, dia tak pergi solat Jumaat setiap minggu, tetapi dia pergi, seminggu pergi, minggu berikutnya tak pergi, minggu berikutnya pergi, minggu tak berikutnya tak pergi dan sebagainya, kerana fardu kifayah menjaga pesakit. Diperbolehkan. Walau dalam negara Islam sekalipun. Apatah lagi dalam negara yang bukan Islam. Jadi kita kena lihat pada keadaan-keadaan tertentu. Kerana kadang-kala ada sebagian orang itu katakan, Ustaz, saya tak dapat solat Jumaat setiap minggu. Saya nak berhenti kerja. Haruskah saya berhenti kerja? Tanya Ustaz A katakan, awak tak dapat solat Jumaat, berhenti kerja, jihad. Tanya Ustaz B pula. Ustaz B kata, kena tengok pada keadaan. Boleh solat Jumaat seminggu sekali, jangan berhenti kerja. Ini macam mana ni? Ustaz-ustaz pun berbeza pendapat. Menjatuhkan hukum tanpa melihat pada konteks keadaan seseorang, itu antara sikap yang kurang bertanggungjawab. Setiap orang kadang-kala mempunyai hukum-hukum yang berbeza. Keadaan-keadaan yang berbeza. Para doktor hukum tersendiri. Tapi kita negara Islam. Ialah negara Islam. Sebagai contoh, kalau dalam negara Islam, solat Jumaat, semua pergi solat Jumaat. Baik polisnya, baik ahli bombanya, baik semua pergi. Apa jadi dalam negara tersebut? Orang nak merompak, dia tahu azan solat Jumaat, semua merompak. Jadi, dalam keadaan tertentu, kita lihat para pegawai polis dalam negara Islam pun tak dapat solat Jumaat setiap minggu. Para ahli bomba pun perlu standby. Mereka bertugas dalam hospital pun perlu standby, katakan. Jadi terpaksa rotate. Ini realiti, dan kadang-kadang mereka itu lebih besar pahalanya daripada kita yang duduk di dalam masjid. Kerana mereka menanggung tanggungjawab fardu kifayah. Kalau mereka tak laksanakan tanggungjawab tersebut, semua berdosa. Ini contoh. Ya, baik, kita kena faham ya. Solat Jumaat itu digugurkan ke atas orang yang sakit atau orang yang kalau dia hadir menyebabkan orang lain sakit, atau mereka-mereka yang perlu menjaga para pesakit tadi, digugurkan. Dari Tariq bin Shihab, dari Nabi SAW bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Solat Jumaat diwajibkan ke atas setiap muslim secara berjemaah. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Apakah dia? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Awim mura'atun, atau seorang perempuan. Aw sabiyun, atau seorang budak-budak yang belum baligh. Aw maridun, atau seseorang yang sakit. Nescaya gugur solat Jumaat. Dan begitu juga orang-orang yang perlu menjaga golongan-golongan tadi. Seorang pesakit, katakan ayahnya sakit, ibunya sakit, berada di rumah, tiada siapa yang perlu dapat menjaganya, dia pergi solat Jumaat, membahayakannya di rumah, hadir di rumah. Kemudian fikirkan urusan. Begitu juga seorang kanak-kanak yang dia tidak dapat hadir solat Jumaat dan dia perlu jaga, tak ada sesiapa yang jaga budak tersebut pada minggu itu,
jaga budak itu gugur solat Jumaat pada minggu tersebut. Golongan yang keempat yang gugur kewajipan solat Jumaat, musafir. Kita dah tahu dah, yang wajib mukim, maka nescaya golongan musafir digugurkan kewajipan solat Jumaat. Sekalipun pada solat Jumaat didirikan, dia sedang berhenti. Ustaz, saya ni musafir. Saya pergi jalan-jalan. Katakan pergi Langkawi, pergi Port Dickson, pergi Gold Coast, pergi mana sekalipun lah, jalan-jalan. Solat Jumaat, kebetulan pada waktu itu lunch time. Wajib tak solat Jumaat? Awak ini musafir gugur solat Jumaat, full stop. Awak nak pergi, tak nak pergi, terpulang. Kalau nak pergi, kebetulan semua teman-teman pergi solat Jumaat, nak pergi sama-sama, sah solat Jumaat awak. Tetapi tak wajib. Tak wajib berarti awak ada pilihan. Awak musafir. Musafir, nescaya awak boleh jamak dan qasar, zuhur dan asar. Walau pada hari Jumaat, walau hari Jumaat. Walau pada waktu ni waktu rehat, walau waktu tu waktu rehat kerana awak musafir. Ini perbincangannya. Jadi penulis katakan, musafir sekalipun pada solat Jumaat, pada waktu solat Jumaat didirikan, dia sedang berehat. Sebilangan ulama berpendapat, orang musafir tidak diwajibkan mengerjakan solat Jumaat. Sebab Nabi SAW ketika dalam perjalanan tidak mengerjakan solat Jumaat. Begitu juga pada saat baginda menunaikan haji wada' di Arafah dan secara kebetulan jatuh pada hari Jumaat. Baginda hanya mengerjakan solat zuhur dan asar dengan cara jamak takdim dan tidak mengerjakan solat Jumaat. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para khulafa setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bermusafir juga tidak mendirikan solat Jumaat. Seterusnya, siapakah lagi golongan orang-orang yang digugurkan solat Jumaat? Orang yang berhutang, yang takut akan dipenjarakan sedangkan dia tidak mampu bayar hutangnya tadi. Baik, secara umum kita mengetahui yang diwajibkan solat Jumaat adalah seorang Muslim, balighin, aqilin, telah balik, berakal dan merdeka. Kita dah belajar dah. Merdeka berarti dia bukan hamba sahaya. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebagian golongan seperti mana yang saya katakan secara zahir merdeka, tetapi realitinya jiwanya tak merdeka, atau walaupun dia merdeka, perjalanan dia terbatas. Perjalanan terbatas antara lain maksud dia sama ada dia kena kuarantin. Kuarantin tu merdeka tak dia? Dia merdeka tetapi tak boleh keluar. Bukan kata keluar rumah, keluar bilik pun tak boleh keluar bilik. Awak dah tak merdeka pada ketika ini. Ada sebagian golongan katakan dia berhutang dan dia difitnah atau sebagainya. Atas sebab-sebab tertentu kalau dia keluar rumah, kalau aku keluar rumah ni masalah. Memang kerana dia difitnah atau sebagainya. Maka boleh tak aku tidak pergi solat Jumaat? Kerana dengan aku pergi solat Jumaat, sama ada orang yang memusuhi aku atau orang yang nak menganiaya diriku atau golongan-golongan tertentu akan tangkap diriku sedangkan aku tak berdosa. Pada ketika itu diperbolehkan untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Tepuk dada tanya iman. Kita kena lihat. Solat Jumaat diwajibkan. Tetapi kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu yang boleh menggugur solat Jumaat kita. Nokta seterusnya. Sebab seterusnya. Digugurkan solat Jumaat juga ke atas orang yang sedang bersembunyi kerana takut pada penguasa yang zalim. Sama juga dalam bab tadilah. Sama ada orang nak menganiayanya atau ada orang yang hendak menikamnya, ada orang yang hendak membunuhnya, atau dia tinggal di suatu tempat penguasa yang zalim atau sebagainya, dia keluar sahaja, nescaya dia akan ditangkap, nescaya jangan keluar rumah. Digugurkan solat Jumaat.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man sami'an nida falam yujibuhu fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak menyahut seruan azan tersebut, nescaya tiada solat baginya. Uzrin, kecuali kalau dia ada uzur, ada sebab. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wamal uzur?" Ya Rasulullah, apakah uzur-uzur, sebab-sebab yang boleh untuk tidak menyahut seruan azan? Qal, Nabi berkatakan, khaufun au maradun, ketakutan atau sakit. Ini antara uzur yang membolehkan baginya tidak menyahut seruan azan, yakni tidak pergi ke masjid. Khaufun au marad. Khauf, takut. Takut dengan berbagai-bagai jenis ketakutan yang boleh diterima oleh syarak. Dan setiap orang mempunyai keadaan-keadaan yang berbeza. Sebab seterusnya, golongan orang-orang yang digugurkan solat Jumaat, semua orang yang dalam keadaan uzur, yang diberi keringanan oleh syarak untuk meninggalkan solat Jumaat, seperti turunnya hujan lebat, berlumpur, udara sejuk dan sebagainya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala lil muadzin fi yaumil mutir, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum." Baik. Sebab seterusnya yang diperbolehkan bagi seseorang daripada meninggalkan solat Jumaat, apa juga sebab yang menyukarkan dirinya. Kita katakan sakit, atau dengan sakitnya tadi boleh membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, atau apa juga sebab yang lain yang menyukarkan dirinya, gugur solat Jumaat. Sehinggalah ketika banjir, gugur solat Jumaat. Bukan kata banjir, kalau hujan lebat, gugur solat Jumaat. Sehingga di zaman, kalau kita lihat para sahabat, di mana Ibnu Abbas menjelaskan, annahu qala lil muadzin, dia mengatakan kepada muadzin Bilal, pada hari hujan, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selepas Bilal laungkan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Abbas katakan, jangan sebut hayya 'alas solah. Apa maksud hayya 'alas solah? Hayya 'alas solah itu adalah marilah solat. Kalau awak sebut hayya 'alas solah, jemaah datang. Tapi pada ketika itu ubah. Apa yang disebutkan? Sallu fi buyutikum. Apa maksud sallu fi buyutikum? Solatlah kalian di rumah-rumah kalian pada hari hujan. Jadi kalau kita lihat pada jemaah yang dirahmati Allah, itu sunnahnya dan untuk memberi keringanan kepada para jemaah. Sallu fi buyutikum. Jadi janganlah diteruskan dengan hayya 'alas salat, tetapi serulah sallu fi buyutikum, kerjakanlah solat di rumah-rumah kalian, rumah masing-masing. Mendengar itu kaum muslimin hendak menyangkal, lantas berkata Ibnu Abbas, demikian itu pernah dikerjakan oleh orang yang lebih baik daripadaku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solat Jumaat adalah suatu kewajipan, tetapi aku tidak mahu menyuruh kalian keluar rumah dengan melalui jalan berlumpur dan becak. Kalau kita lihat ketika musim pandemik, ketika circuit breaker, masjid ditutup. Kalau nak dilaungkan azan, ini sunnahnya. Kita sebutkan bukan hayya 'alas salah, tetapi sallu fi buyutikum. Solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dalam konteks ini, ketika hujan, para sahabat melaungkan sallu fi buyutikum. Persoalan, hari ini kalau hujan, nak laungkan apa Ustaz? Hayya 'alas salah ke sallu fi buyutikum? Kalau hujan, masjid zaman kita dengan zaman Nabi berbeza. Masjid zaman Nabi hanya berlantaikan tanah dan pasir. Tak ada tembok, tak ada siling macam kita.
Tapi sekarang kita dengan kapet tak lecak. Maka pada hari ini, walaupun hujan, nescaya solat seperti biasa, laungan azan seperti biasa. Cuma, sebahagian masjid berbeza. Di sini kita lihat, kalau hari hujan, solat Jumaat bagaimana keadaan? Datang seperti biasa. Akan tetapi di sebahagian tempat, kalau kita tahu sebahagian masjid itu hari full house. Kadang-kadang solat Jumaat sampai kat luar-luar. Kalau kat Masjid Darul Makmur sampai kat roadside yang ke atas semua solat. Nescaya kalau hari itu hari Jumaat dan hujan lebat, agak-agak masjid dah penuh, mereka-mereka yang datang lewat sebenarnya gugur solat Jumaat. Kerana apa? Kerana di sana ada masyakkah. Masyakkah kalau tak sampai kat, walau masjid dengan bangunan ada aircon, ada kapet, kalau masjid belum penuh, solat di masjid okey. Tetapi masjid memang penuh pada hari Jumaat, di mana kita kalau datang lepas 12.45 katakan semua terpaksa solat di luar, nescaya pada ketika itu dah 12.45 hujan lebat, gugur solat Jumaat. Bagi mereka yang lewat yang tak dapat tempat solat. Itu masyakkah. Begitu juga ketika banjir dan sebagainya. Itu masyakkah yang boleh diterima. Dan malih dari ayahnya bahawasanya disebutkan annahu syahidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ah wa asabahum matar lam tabtalla asfala ni'alihim fa'marahum an yusallu fi rihalihim. Dia pernah menghadiri solat Jumaat bersama Nabi SAW. Tiba-tiba turunlah hujan yang tidak sampai, membecakkan tanah. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka supaya mengerjakan solat di rumah masing-masing. Fi rihalihim. Ini contoh. Jadi apabila hujan lebat itu, solat di rumah. Maka digugurkan solat Jumaat. Kesemua mereka tidak diwajibkan mengerjakan solat Jumaat, tetapi mereka tetap diwajibkan mengerjakan solat Zuhur dalam keadaan sedemikian. Tetapi seandainya mereka melakukan solat Jumaat, maka solat Jumaat mereka tetap sah dan kewajipan solat Zuhur digugurkan. Kaum perempuan ramai yang juga hadir dalam masjid dan mengerjakan solat Jumaat bersama Nabi SAW. Dalam hal sedemikian, kalau dah tunaikan solat Jumaat, gugur solat Zuhur. Jadi di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, begitu juga apa juga sebab, katakan di waktu-waktu tertentu musim jerebu. Kalau dah musim jerebu terlalu berat, terlalu dahsyat jerebu itu, maka PSI dia sangat membahayakan. Gugur solat Jumaat, diperbolehkan untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Jadi di sini dapat kita lihat, walaupun kita mengatakan di sana ada secara umum diwajibkan solat Jumaat, akan tetapi ada sebab-sebab tertentu, golongan-golongan tertentu yang gugur kewajipan solat Jumaat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dengan demikian para jemaah, hari ini telah kita kupaskan bersama beberapa perkara, antara lain golongan yang diwajibkan solat Jumaat dan golongan-golongan yang digugurkan kewajipan solat Jumaat. Pada minggu berikutnya kita akan kupaskan pula apakah dia waktu solat Jumaat. Boleh tak kita tunaikan solat Jumaat? Selalunya kita tunaikan solat Jumaat sejurus selepas masuk waktu zuhur. Boleh tak kita tunaikan solat Jumaat bukan sejurus masuk waktu zuhur, tetapi dilewatkan pukul 2, pukul 3? Apa dalil-dalilnya? Boleh tak kita tunaikan solat Jumaat sebelum masuk waktu? Apa sebab dan apakah dalil yang digunakan dalam masalah tersebut? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Dan kalau kita katakan darurat, ada yang mengerjakan solat Jumaat sebelum masuk waktu kerana darurat. Tetapi apabila darurat telah terangkat, adakah masih boleh tunaikan solat Jumaat dalam hal sedemikian? Dan sebagainya, akan kita kupaskan masalah tersebut pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik para jemaah, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita kupaskan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan jemaah. Kuat sikit. Ada yang bertanya sekarang, ada yang melaksanakan solat Jumaat 2 sesi. Jadi yang berniat itu dia melakukan, tak apalah, saya beri peluang kepada teman-teman kita untuk melaksanakan solat Jumaat pada sesi pertama. Saya tak apalah ambil sesi kedua. Pasal kita beralah. Sesi kedua pula didapat saf pertama. Mana lebih afdal di antara sesi kedua dengan sesi pertama. Dan dia yang beralah tu ada tak dia dapat pahala lebih pasal dia beri peluang kepada teman-teman yang lain untuk tunaikan solat Jumaat pada sesi pertama. Dan minggu lalu telah kita kupaskan mengenai orang yang solat Jumaat pada awal waktu bagaikan berkorban seekor unta ataupun seekor lembu ataupun seekor kambing bertanduk ataupun seekor ayam atau sebiji telur. Jadi orang yang sesi kedua ni semua macam mana? Untuk menjawab persoalan tersebut, ada di antaranya akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Akan tetapi kita kena melihat dalam mengadakan bilangan solat Jumaat 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, di mana pada ketika itu, di mana masjid hanya boleh memuatkan 50 orang atau 100 orang. Jadi memandangkan jumlah yang terbatas, maka terpaksa diadakan 2 atau 3 sesi kerana takkan satu masjid 100 orang saja. Kemudian daripada 100 orang itu dapat dibuat zone supaya dapat lebih, 200-300 orang. Kalau 300 orang, kalau satu sesi 300 orang. Jadi apabila buat 2 sesi dapat 600 orang. 3 sesi dapat 900 orang. Itu sejarahnya dan konteksnya. Jadi pada ketika itu, bagi sebahagian golongan, minggu ini saya telah tunaikan solat Jumaat, tak apalah saya beralah, teman-teman yang lain dapat tunaikan solat Jumaat. Itu yang perkara yang baik yang dilakukan. Sebagai contoh. Tetapi segala perkara mengikut pada konteks, mengikut pada keadaan di waktu itu. Dan waktu sekarang ini. Pada waktu sekarang ini, bahkan saya pernah buat research. Pernah buat, bukan research yang mendalam, pernah buat satu survey. Dan kita pun boleh buat survey tersebut. Pernah saya buat pada pukul 12.30 tengah hari. 12.45 tengah hari. Masjid-masjid yang ada. Boleh dikatakan jumlah yang begitu besar masjid, walaupun pukul 12.30 dan 12.45, sesi pertama masih banyak lagi vakansi. Memandangkan masih lagi banyak ruang dan banyak vakansi, apa sebab kita nak tunaikan solat sesi kedua? Dan tak ada sebab kononnya kita nak beri ruang supaya orang lain tunaikan solat sesi pertama, saya tak pernah sesi kedua. Awak tunaikan solat sesi pertama sekalipun masih banyak vakansi. Ini contoh. Jadi atas dasar demikian, keadaan ketika pandemik di mana keterbatasan jemaah menghadiri solat Jumaat dan keadaan pada hari ini di mana segala-galanya boleh dikatakan hampir keseluruhannya telah terbuka luas. Stadium 70,000 penonton boleh masuk ke dalam satu stadium pada satu waktu yang bersama dengan tidak memakai masker, dengan berteriak. Contoh. Dan begitu juga banyak-banyak keadaan. Maka nescaya saya secara peribadi berpendapat kalau kita berkemampuan, tunaikan solat Jumaat pada sesi pertama. Kerana sebab ilahnya, sebab untuk mengadakan solat Jumaat multiple times, boleh dikatakan telah gugur. Sebab tu kalau kita lihat Majlis Agama Islam Singapura bertahap-tahap, sedikit demi sedikit dah mula tarik balik. Stop. Suatu ketika dahulu semua masjid di Singapura ada 2 sesi minimum. Sekarang dah makin berkurangan. Majoriti sesi kedua dah tak ada, sudah tidak diadakan
kembali kepada asal. Pasal hukum darurat tadi dah tak ada. Jadi yang lain-lain ini memang sewajarnya dalam masa terdekat insya-Allah akan kembali kepada normal kerana kebiasaan kita semua dah kembali kepada normal. Jadi dalam nokta itu nescaya secara peribadi afdalnya tunaikan solat Jumaat pada sesi pertama, dan dengan kita menghadiri solat Jumaat pada sesi pertama pun, sesi pertama itu vakansinya tetap masih ada. Betul. Jadi sebab tu saya katakan dahulunya diadakan sesi pertama dan kedua ni disebabkan keterbatasan tempat. Tetapi sekarang alhamdulillah pemerintah dah buka sebuka-bukanya, seluas-luasnya, tiada maksimum capacity. Berapa ramai orang boleh memasuki tempat tersebut diperbolehkan. Maka kembali kepada normal, sebaiknya kita tunaikan solat pada sesi pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.